Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada PRK Dun Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai di Johor. Keputusan terkini menunjukkan bahawa Muhyiddin Yassin gagal lagi menumbangkan kerajaan perpaduan di Persekutuan di Putrajaya. Saudara-saudara sekalian, ada banyak pertanyaan yang kini timbul, yaitu adakah Muhyiddin Yassin akan dipaksa pula untuk letak jawatan atas kegagalan beliau meraih kemenangan di negeri beliau sendiri, kerana ketika pilihan raya PRN di 6 buah negeri baru-baru ini, beliau begitu lantang meminta supaya Anwar Ibrahim letak jawatan atas kegagalan meraih kemenangan besar. Dan kali ini netizen pula membalas semula kepada Muhyiddin Yassin dengan mereka kata, kalau dulu Muhyiddin arah Anwar Ibrahim letak jawatan, kali ini mereka kata patutnya Muhyiddin Yassin juga perlu bertanggung jawab atas kekalahan kalaulah mereka kalah di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram, kerana dengan alasan ini adalah negeri Muhyiddin sendiri. Dan mereka kata kalau Muhyiddin tak boleh menang di tempat sendiri, apalagi alasan untuk Muhyiddin menjadi pengerusi Perikatan Nasional, kata mereka lagi di tempat sendiri pun kalah, hanya mengharap kemenangan di tempat orang lain. Dia hanya berpayung, berlindung atau berpaut kepada kemenangan parti Perikatan Nasional melalui parti PAS, kata netizen. Dikabarkan, dilaporkan kepada anda semua, keputusan secara langsung, secara tidak rasmi di Parlimen P161 Pulai, sekarang ini Suhaizan Kayat daripada Pakatan Harapan jauh meninggalkan calon terdekat beliau, iaitu Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional. Sekarang ini Suhaizan Kayat sedang mendahului dengan 11,599 undi dengan 60.96%, meninggalkan Zulkifli Jaafar dengan hanya mendapat undi sebanyak 7.299 dan 38.36%, manakala calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi pula daripada bebas hanya mendapat 129 undi. Manakala keputusan terkini secara tidak rasmi diumumkan di N13 Simpang Jeram, kalau beberapa minit yang lepas calon Pakatan Harapan iaitu Nazri Abdul Rahman telah ketinggalan, tetapi tepat pukul 8.09 malam setakat ini calon daripada Pakatan Harapan mula meninggalkan calon Perikatan Nasional dengan begitu jauh sekali, dengan Nazri Abdul Rahman mendapat 10.698 undi dan calon daripada Perikatan Nasional Muhammad Mazri Yahya hanya mendapat 8.480 undi dan calon bebas pula mendapat 244 undi. Dan dengan ini, kalau ini berterusan, kalau tren ini berterusan sehingga pukul 8.30 malam yang dijangka akan selesai pengiraannya, maka bolehlah kita isytiharkan bahawa Pakatan Harapan menang di kedua-dua kerusi tersebut. Namun kita masih lagi menunggu kerana jumlah undi yang dikira belum selesai lagi, tetapi pertanyaan daripada netizen mula berkumandang, adakah lepas ini Muhyiddin akan bertanggung jawab atas kekalahan beliau di negeri beliau sendiri, dan memandangkan N13 Simpang Jeram ini adalah berhampiran dengan kawasan Muhyiddin Yassin di Pago. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kenal bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini yang kita terima daripada PRK Johor 2023 yang melibatkan Parlimen Pulai dan Simpang Jeram yang diadakan pada hari ini, susulan kematian penyandang kedua kerusi berkenaan, iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Setakat jam 7.55 petang ini dikabarkan, diberitakan dan dilaporkan kemenangan besar kepada calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat dengan mendapat undi 8.322 undi, meninggalkan Zulkifli Jaafar daripada Perikatan Nasional dengan undi sebanyak 5.422 undi, manakala calon daripada bebas iaitu Samsudin Muhammad Fauzi mendapat 87 undi.
Dan setakat ini di Parlimen Pulai P161 ini, calon Suhaizat Kayat daripada Pakatan Harapan mendapat peratusan undi sebanyak 60.17%, manakala calon daripada Perikatan Nasional mendapat 39.20%, manakala calon daripada bebas hanya mendapat 0.63%. Dan untuk makluman para penonton dan pengikut kepada channel ini, pengundi berdaftar di Parlimen Pulai P161 ini ialah sebanyak 166,653 orang, dan jumlah yang dikira setakat ini undi ialah 13,831 undi. Jadi sekarang ini kemaskini terkini yang kita terima ini adalah sah pada pukul 7.52 petang 9 September. Manakala keputusan tidak rasmi di Johor bagi N13 Simpang Jeram, sekarang ini Pakatan Harapan sedang ketinggalan dengan undi sebanyak 42.73% dengan undi 7.682, dengan didahului oleh calon daripada Perikatan Nasional Muhammad Mazri Yahya dengan mendapat undi sekarang ini sebanyak 10.063 undi dan peratusan sebanyak 55.97%. Manakala calon daripada bebas pula iaitu S. Jagannathan mendapat 234 undi iaitu 1.30 undi. Untuk makluman para penonton sekalian, pengundi berdaftar bagi kawasan N13 Simpang Jeram ialah sebanyak 40.379 orang, manakala jumlah undi yang telah dikira pada waktu ini ialah sebanyak 17.979 undi. Dan untuk makluman anda semua, peratusan keluar mengundi di kedua-dua kawasan ini adalah amat rendah, dan kita jangkakan sekitar pukul 8.30 malam, sewaktu 8.30 malam keputusan rasmi akan diketahui. Dan keputusan sekarang boleh kata satu sama dengan di Parlimen Pulai, calon daripada Pakatan Harapan iaitu Suhaizan Kayat mendahului untuk kerusi ini dengan meninggalkan calon daripada Perikatan Nasional. Manakala keputusan terkini di N13 Simpang Jeram pula, calon daripada Perikatan Nasional iaitu Muhammad Mazri Yahya sedang mendahului dengan lebih kurang 2,000 majoriti setakat ini, meninggalkan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Nazri Abdul Rahman sebanyak 7.682 undi. Saudara, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan keputusan terkini daripada Parlimen ataupun undian di Johor pada hari ini. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, diberitakan kepada anda langsung daripada PRK Simpang Jeram dan juga Pulai. Ini keputusan terkini yang kita terima daripada BH Online sekitar pukul 6.52 petang tadi telah pun dikira, yang mana sekarang ini calon daripada Perikatan Nasional sedang mendahului dengan kiraan 36 undi berbanding Nazri Abdul Rahman daripada Pakatan Harapan yang hanya mendapat 25 undi, dan S. Jagannathan pula daripada calon bebas mendapat 0 undi. Saudara-saudara sekalian, untuk makluman anda semua, Parlimen Pulai mempunyai 165.509 pemilih pengundi berdaftar. Manakala di Dun Simpang Jeram pula, jumlah pengundi berdaftar ialah 40.301 orang. Bagi menggantikan penyandang kedua-dua kerusi iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada 23 Julai lalu. Bagaimanapun, setakat jam 4 petang tadi, peratusan pengundi yang keluar mengundi adalah amat rendah, di mana hanya 42% yang mengundi turun mengundi di Pulai. Manakala di Simpang Jeram pula, sebanyak 56% telah pun keluar mengundi setakat jam 4 petang tadi. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan terkini ini, adakah persoalan besar kita akan menjadi semakin panas, iaitu
adakah Pakatan Harapan mampu mempertahankan kerusi di DUN Simpang Jeram ini? Kerana pada waktu ini Dr. Mazri Yahya daripada Perikatan Nasional sedang mendahului dengan 36 undi mengatasi calon daripada Pakatan Harapan Nazri Abdul Rahman dengan 25 undi. Saudara-saudara, pada jam 6.15 petang sebelum itu, peti undi bagi PRK Parlimen Pulai mula tiba di pusat penjumlahan undi selepas proses pengundian tamat secara rasmi pada jam 6 petang tadi. Penjumlahan undi bagi Parlimen Pulai dilakukan di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Johor Bahru, manakala bagi DUN Simpang Jeram ialah Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Muar. Calon Pakatan Harapan Suhaizan Khayat, Zulkifli Jafar Perikatan Nasional dan Samsudin Muhammad Fauzi bebas berentap di Parlimen Pulai, manakala Nazri Abdul Rahman daripada Pakatan Harapan, Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada Perikatan Nasional dan S. Jagannathan bebas di DUN Simpang Jeram. Saudara-saudara, ikuti terus channel ini untuk mengetahui keputusan-keputusan terkini bagi pilihan raya di Simpang Jeram dan juga di Parlimen Pulai. Setakat ini, baru satu kawasan mengundi ataupun pusat mengundi pembuangan undi secara tidak rasmi diberitakan, yang mana Dr. Mazli Yahya sedang mendahului dengan 36 undi berbanding Nazri Abdul Rahman daripada Pakatan Harapan hanya 25 undi. Ikuti terus channel ini. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara, 3 jam selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengugut untuk menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim, ini komen balas daripada Anwar Ibrahim, dan ini yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim mengejutkan kita semua. Disangkakan Anwar Ibrahim akan marah, panik atau segalanya. Rupa-rupanya lain pula yang jadi. Anwar Ibrahim kata, muda ugut tarik sokongan, saya tak sanggup guna kuasa dera orang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Itulah yang saya kata tadi. Lain yang kita jangka, lain pula yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menariknya, beliau kata dia tidak sanggup guna kuasa untuk mendera orang. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia memahami keresahan pihak yang mempersoalkan keputusan kes Mahkamah Ahmad Zahid Hamidi, termasuk yang dilemparkan Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Namun, kata Anwar Ibrahim, keputusan berkenan bukan dalam bidangnya dan kenyataan Syed Saddiq mengugut menarik balik sokongan terhadap kerajaan perpaduan umpama memintanya campur tangan untuk meneruskan pendakwaan terhadap Zahid Hamidi. Saya nak jawab, yang siasat itu kerja SPRM dan polis, yang dakwa itu kerja peguam negara dan putuskan adalah hakim, kata Anwar Ibrahim. Mengapa saya kata saya faham sedikit sebanyak keresahan ini? Kerana kita warisi sistem yang sedemikian, bahawa orang politik rakus zalim menggunakan kuasa untuk mendera orang. Saya lalui proses itu. Sekarang saya Perdana Menteri. Saya tidak sanggup menggunakan kuasa begitu rupa, kata Anwar Ibrahim kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek di Seri Petaling hari ini. Anwar menegaskan bahawa sejak memegang jawatan 9 bulan lalu, tidak pernah sekalipun dia campur tangan dalam badan kehakiman. Pada Selasa, Presiden muda Syed Abdul Rahman Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menuntut penjelasan terperinci daripada Jabatan Peguam Negara AGC mengenai pelepasan tanpa pembebasan DNAA Zahid. Syed Saddiq berkata, muda akan menarik balik sokongan kepada kerajaan perpaduan sekiranya AGC gagal berbuat demikian. Sekiranya muda